Belajar saham ni sama macam nak main gitar. Dan saya nak share dengan anda, tahun 2006 saya pernah attend kelas belajar main gitar, akustik gitar dekat Yamaha Music School di Permas Jaya, Johor Bahru. Kemudian pada tahun 2011 saya ada masuk juga Yamaha School untuk belajar gitar elektrik. Ada jugalah pengalaman sikit main gitar ni, belajar main gitar sebelum saya fokus kepada dunia saham ni. Masa tahun 2012-2013 tu saya banyak buat video dekat YouTube. Anda boleh search nama Nizam Malik, lagu-lagu yang saya cover. Jadi saya ni kira macam artis YouTube jugalah masa muda-muda. Sekarang ni dah berumur sikit, dah matang sikit ni, kurang-kurang lah sikit main gitar tu. Tapi saya melihat bila saya belajar main gitar dan proses saya untuk menguasai ilmu gitar tu, main gitar tu, daripada tak reti apa-apa sampai saya boleh plucking, saya boleh strumming, saya boleh main lagu, dia sama macam kita belajar saham. Daripada kita tak tahu apa-apa tentang saham, tak tahu macam mana nak beli saham, tak tahu macam mana nak pilih saham, tak tahu macam mana nak handle emosi dalam pergerakan harga saham. Dia adalah satu proses yang kita akan lalui. Dia sebenarnya lebih kurang sama. So saya nak share dengan anda juga satu perkara yang menarik tentang saya adalah saya dibesarkan dan dilatih dalam bidang kesihatan. Daripada sekolah lagi saya dari sains hayat, saya belajar sains, biologi, fizik, kimia, maths. Bila masuk college matrikulasi dekat Negeri Sembilan 2004-2005 macam tu, biasanya kalau orang sains ni biasanya tak tahulah main gitar dan sebagainya ni, sebab seni kan, sebab muzik ni adalah seni. Basically memang tak tahu pun cara yang betul main gitar, dan saya sebenarnya memang tak percaya yang saya boleh main gitar. Saya sebenarnya nak relatekan main gitar ni dengan belajar saham. Sebab ada orang kata belajar saham ni susah. Boleh ke kita kuasai ilmu saham ni? Sebab saham tu sendiri nampak susah. Saya rasa bagi anda yang tak pernah main gitar pun anda akan rasa belajar gitar ni susah. Sebab gitar ni kita kena pakai dua tangan kita, position kena ikut position yang betul. Tali ni ada 6 tali. Pada saya lah, belajar gitar ni pun susah sebenarnya. Tapi apa yang saya found out masa saya belajar main gitar, the first few lesson yang saya pergi, belajar main gitar ni macam ni tau. Dia bukan kita belajar tiap-tiap hari pergi tau. Kita bayar RM75 register untuk masuk Yamaha Music School tu. Seminggu sekali je. Seminggu sekali. Dan kita pergi tu, dia punya kelas dia, session dia tu setengah jam je. Lepas tu kita jumpa lagi minggu depan setengah jam. Mula-mula saya cakap, boleh ke berjaya kalau macam ni? Setengah jam je jumpa. Apa nak belajar sangat setengah jam kan? Saya ikut je. Apa yang saya go through masa tu adalah saya tak banyak cakap. Saya just ikut sahaja. Dia ibarat guru saya, mentor saya. Saya ingat lagi nama dia Cikgu Lim, lelaki Cina, ajar saya. Dan bila saya go through proses tersebut sebenarnya, apabila saya ikut sahaja apa yang dia suruh buat, sebenarnya itulah proses saya untuk memahirkan diri saya untuk gitar ni, Dan dia ajar saya secara step by step. Mula-mula tu nak pegang macam mana, nak positionkan kita punya jari kat mana. Semua tu adalah proses yang perlu dilalui untuk kuasai yang asas. Sebab bila asas tu dah kukuh, jadi senanglah nak belajar benda-benda yang lain. The kunci point ataupun lesson yang saya belajar dekat situ adalah sangat penting untuk menguasai perkara yang asas, mahirkan perkara yang asas, lancarkan perkara yang asas, sampai kita boleh buat benda yang lebih advance dengan lebih lancar lagi, dengan lebih yakin lagi lah. So sama juga dengan pelaburan saham. Belajar saham ni, dia ada benda-benda asas yang kita kena kuasai terlebih dahulu. Ramai orang, masalahnya dia belajar saham ni, dia tak kuasai perkara yang asas. Jadi bila punya asas tu tak kukuh, maka dia pergi cuba untuk trade saham, maka dia akan goyang dalam aktiviti trade saham dia. Dia melihat pergerakan harga saham tu, dia takut. Itu masalah yang terjadi apabila kita punya asas tak kukuh. Bukan sekadar ilmu saham, apa saja ilmu yang kita rasa complicated dekat luar sana, proses kita nak kuasai ilmu tersebut adalah kita kena kuasai asas terlebih dahulu. So berapa cepat kita kuasai perkara asas, dia akan membantu kita untuk kuasai ilmu tu. Dan bila asas kita kukuh, lagi kita seronok nak belajar benda tu. Lagi banyak benda yang kita nak explore dalam bidang tersebut. Sama juga dalam main gitar ni kan. So saya tak tahu mula-mula nak buat macam mana, tak nampak gaya dia macam mana. Tapi apa perkara yang pertama yang masa cikgu saya, Cikgu Lim ajar saya adalah dia suruh letakkan tangan di tempat yang betul, So dia kata jangan pegang kat sini dulu, tapi pegang di sini dulu. So pegang di sini dulu. So tangan kanan ni dia suruh buat macam ni tau. Ada 4 jari kita ni, ibu jari dan 3 jari ni, So ada 6 tali kat sini. Nak sentuh yang mana satu? So dia ajar saya, yang pertama sekali ibu jari kita ni parking dekat atas sekali. Dekat atas sekali ni. Kemudian 3 jari ni kita kena parking dekat 3 tali yang bawah. So 3 tali yang bawah dan parking atas sekali. So kena buat macam ni.
Mula-mula belajar memang keraslah tangan saya. Macam mana nak buat ni, nak tekan macam ni, tangan semua terbelit-belit kan. Tapi selepas go through proses dia, maka dia membentuk kemahiran motor function saya ni. Okay? So pergerakan kecil tangan saya ni boleh bermain dekat tali ni. So apa yang disuruh buat yang pertama adalah disuruh petik yang ibu jari ni saja. Disuruh petik macam ni. Okay, suruh petik dengan tempo 4 kali lah. So macam ni, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dia suruh buat tu je, 1, 2, 3, 4. Boleh buat tak agak? Ulang lah sampailah kita biasa. Mula-mula bunyi memang fail lah, tapi bila dah buat banyak kali, dia makin sedap bunyi dia. Yang 3 jari tu kena stay dekat tempat yang sama, jangan lari. So macam tu. Kemudian bila dah mahir petik yang atas ni, so apa yang seterusnya dia buat adalah disuruh petik 3 jari tu ke atas. 3 jari tu ke atas. So jadi macam ni. So dia suruh petikkan 3 jari tu serentak. Tarik-tarik macam tu saja. Benda ni tak sentuh lagi ni. Ni tak sentuh lagi. Ni next level. So benda ni kena settle dulu, baru boleh main kat sini. Kalau tidak, jangan kacau dia. So ini adalah proses macam mana kita nak menguasai perkara asas. Sama juga dalam saham. Kita kena kuasai dulu perkara yang asas. Kita kena nampak dulu apakah hala tuju kita dalam saham. Kalau kita nak belajar saham tapi kita tak nampak apa kena buat ni, apa langkah pertama nak kena buat, itulah masalahnya. Apakah langkah pertama? Macam akaun CDS, kita kena clear dulu akaun CDS ni apa, macam mana proses nak transfer duit, macam mana nak beli saham pertama, kemudian nak jual balik saham kita. Semua tu adalah perkara yang kita kena go through secara step by step sampai kita boleh lakukannya dengan lancar. Okay, mula-mula kita buat memang kita rasa takut. Mungkin kita rasa risau, takut salah dan sebagainya. Itu adalah perkara yang normal bila kita go through benda yang baru dalam kehidupan kita lah. Jangan pelik-pelik sangat kalau kita takut mulakan langkah dalam saham. Itu adalah perkara biasa. Tetapi kita kena mulakan langkah yang pertama. Kena buat juga. Sebab tu kalau anda ada mentor, anda guru yang tunjuk ajar, anda lebih certain, lebih jelas dengan apa yang anda kena buat, rather than anda just terfikir-fikir sama ada anda buat benda tu betul ataupun tidak. Okay? So sebab tu saya percaya macam mana saya boleh kuasai ilmu main gitar ni, dia adalah kerana saya ada orang yang guide saya, ada orang yang ajar saya, yang tunjukkan apa kena buat satu persatu, dan dia monitor progress saya. Dan saya punya kerja adalah ikut sahaja. Dah orang tu pakar, orang tu tahu apa yang dia ajar, kita kerja kita just ikut je lah. Ini satu lagi masalahnya dalam belajar saham ni adalah ramai orang dia nak belajar saham tetapi dia tak nak dengar apa yang mentor ataupun guru tu cakap. Jadi apa yang terjadi adalah dia cuba skip apa yang mentor ataupun guru cakap. Jadi dia tak akan dapat kuasai benda yang penting tu dalam proses nak belajar saham lah terutamanya. Bila dia tak faham benda-benda yang asas untuk permulaan, dia ibarat kita macam kita belajar silat, kita tak ada kekuda. Kekuda ni asas tentang silat. Jadi kita kena tolak sekali, jatuh tergolek. Macam tu lah ibarat kata macam belajar saham. Dan sebenarnya belajar saham ni adalah apabila kita belajar dan fahamkan apa yang kita nak buat, dia sampai satu level di mana kita akan trade saham ni dengan tenang, dengan seronok, dan potensi kita untuk buat duit dalam pasaran saham tu adalah lebih tinggi lagi. So itu adalah perkara yang akan berlaku sekiranya anda belajar saham ni secara langkah demi langkah daripada awal dibimbing sampai anda naik ke level yang seterusnya dalam saham. Jangan terus nak jump, terus nak main lagu sedangkan anda pegang pun salah. Gitar ni pegang salah, nak main lagu macam mana?